Ambil buku tu balik, susun dan kemudian berjalan pergi ke arah troli dia. Tapi yang peliknya waktu dia pergi ke arah troli ni, troli dia dah tak ada. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasalah, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Azian. Yang mana Azian ni adalah seorang perempuan lah Dan dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, gangguan dan juga penampakan yang dia sendiri pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai pembantu pustakawan ataupun bekerja di sebuah perpustakaan. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Azian bagi tahu perpustakaan tempat dia kerja ni terletak di salah sebuah universiti yang berada di Selangor. Puas juga saya tanyalah nama universiti ni ataupun tempat lah exactly dekat mana. Kuala Selangor ke, dekat Shah Alam ke, kan KL ke. Saya tanya macam tu lah, tapi dia tak nak bagi tahu dan dia hanya bagi hint je. Universiti ni dikelilingi dengan kawasan hutan dan juga ladang kelapa sawit. Dia kata siapa yang tahu, tahulah. Saya dah search dekat internet tapi saya tak jumpa dekat mana. Cuba anda yang mana tahulah kan, anda boleh kongsikan di ruangan komen dekat bawah. Okey? Dia mulakan kerja pada pukul 8.30 pagi. Dan kebiasaannya berakhir pada pukul 10.30 malam. Biasanya daripada pagi ni memang tak putus-putus lah dengan student. Ada yang orang kata buat assignment, ada yang study group, ada juga orang kata macam yang just melepak je baca buku pun ada juga. Okey, tugas dia pula di perpustakaan ni biasalah pembantu kan. Sekiranya ada bahan bacaan yang baru sampai, dia akan uruskanlah daftar apa semua. Dan urusan orang kata pinjam buku, pemulangan buku pun dia buat juga. Susun buku daripada troli pergi ke arah rak pun kerja dia juga. Tapi dia bukan seorang lah, dia bekerja 3 orang. Dia dan juga seorang lagi rakan dia perempuan. Dia gelarkan nama di dalam email sebagai Kak Syam. Okey, dan seorang lagi adalah lelaki. Yang lelaki ni dia tak bagi tahu nama lah. Okey, kisah ni berlaku satu malam. Yang mana malam itu adalah malam Khamis malam Jumaat. Tahu? Okey, pada pukul 10 tu dia kata masih lagi ramai student yang berada di dalam orang kata perpustakaan ni lah. Ada yang tengah, macam saya cakap tadi lah, tengah buat kerja apa semua kan. Bila sampai je pukul 10.30, dia orang dah bagi tahu, okey, dah nak tutup dah ni.
Semua pelajar-pelajar ni akan ambil buku yang diorang gunakan, diorang akan susun dekat dalam troli. Yang akan sekejap lagi Azian ni akan susun dekat rak. Bila semua pelajar-pelajar dah keluar, dia tutup pintu dan kemudian dia terus pergi ke arah setiap meja. Sekiranya ada buku yang tertinggal, dia akan ambil letak dalam troli. Terus dia tolak troli ni pergi ke arah rak lah untuk dia susun. Kak Syam ni pula dia duduk dekat kaunter, dia buat kerja dekat kaunter. Apa tugas dia saya tak tahulah, dia tak bagi tahu secara terperinci. Okey, Azian ni dia tolak troli dia pergi ke satu rak. Dan kemudian dia ambil buku, dia mula susun. Bila settle dia susun, dia nak berpatah balik pergi ke arah troli dia ni. Bermula gangguan yang pertama. Yang mana dia kata salah satu buku yang berada di rak tempat dia susun tadi seolah-olah macam jatuh perpuk ke bawah. Menyebabkan dia kata dia terkejut dan kemudian dia pusing ke arah belakang. Ada dua orang kata naskah buku yang jatuh. Jadi dia kata macam mana boleh jatuh sedangkan tadi dia dah susun betul-betul. Dia bukan susun ujung-ujung ni tak, dia susun betul-betul. Tapi macam mana boleh jatuh kan? Dia just tak nak ambil orang kata apa, just buat dono je. Ambil buku tu balik, susun dan kemudian berjalan pergi ke arah troli dia. Tapi yang peliknya waktu dia pergi ke arah troli ni, troli dia dah tak ada. Troli dia dah tak ada tau. Menyebabkan dia terus lari, bukan lari lah, macam berjalan laju ke arah hujung rak ni. Pandang ke sebelah kiri dan kemudian pandang ke sebelah kanan. Dia nampak troli dia ada, tapi troli ni seolah-olah macam beralih tempat. Yang mana tempat tu agak jauh jugalah daripada dia. Dia kata, macam mana troli ni boleh pergi ke sana sedangkan tadi dia letak sini? Dah mula dah ni kan, gangguan-gangguan pelik ni. So dia kata tak apalah, dia pun pergi ke arah troli ni balik, tarik pergi ke arah rak yang dia nak susun. Dia ambil buku-buku, dia susun. Bila dia nak pergi balik ke arah troli ni dah tak ada lagi dekat situ. Dekat tempat yang dia letak tadi. Menyebabkan dia terus pergi ke arah hujung, pandang ke sebelah kanan, ada lagi. Tapi benda tu dah beralih tempat lah. Menyebabkan dia just lagi sekali dia buat tak tahu je. Dia kata dia buat dono je. Sebab kalau dia layankan, dia jadi takut kan. So dia ambil buku-buku ni, dia susun sampai settle. Dia letaklah balik troli ni di tempat khas dia. Tempat khas untuk troli ni. Dia pun pergi ke arah kaunter. Dan yang ada kat kaunter pada waktu tu adalah Kak Syam lah. Yang lelaki ni tak ada. Dia tak bagi tahu pula lah lelaki ni pergi mana ke apa, tak ada. So dia pergi dekat Kak Syam. Dia pun cakap dekat Kak Syam, Kak Syam, tadi kan waktu saya tengah susun buku-buku ni, saya macam mengalami satu gangguan pelik lah. Yang mana troli yang saya letak dekat hujung rak ni dah beralih tempat. 2 kali tau benda ni berlaku. Dan ada buku yang jatuh. Dia kata macam tu. Kak Syam ni pun cakap dengan dia, sepanjang 2 tahun lebih kau kerja kat sini, kau tak pernah kena ke? Dia kata macam tu. Entah, tak pernah pula. Ini first time dia kata macam tu. Bukan main lama kerja first time, dia kata. Kenapa Kak Syam pernah kena ke? Kak Syam dah beberapa kali dah. Tapi kau tak payah ambil kisah lah kan. Pasal benda tu sebab kau tengoklah keliling kita pun apa. Kawasan kita ni pun dah macam apa kan. Jadi tak pelik lah kalau ada gangguan-gangguan pelik macam tu. So Azian ni just macam okey lah. Dia macam senyum-senyum je lah dengan Kak Syam ni. Kak Syam ni pun ceritalah dekat si Azian ni berkenaan dengan kerja yang ada di komputer pada waktu tu. Waktu dia tengah tunjuk dekat Azian ni, tiba-tiba diorang terdengar seakan-akan suara troli yang sedang ditolak. Menyebabkan Azian ni dongakkan kepala serentak dengan Kak Syam ni pandang ke arah tempat disusun troli ni tadi. Diorang berdua nampak yang troli ni bergerak dengan sendiri. Dan bila diorang pandang macam tu kan, troli tu berhenti tau. Dan dikatakan troli tu boleh tahan berat lah, takkan lah angin tolak, betul tak? So dia kata sudah kan. Dia pun pandang Kak Syam, Kak Syam pun pandang dia. Dan kemudian Kak Syam kata dah cepat-cepatlah kita settlekan ni. Yang lebih-lebih Kang, esoklah kita settlekan. Okey. Kak Syam pun bangun, dia pun bangun, ambil beg yang berada di bawah meja, terus pergi ke arah depan. Nak keluar pintu ni ada orang kata plug lampu tau. Dia tutup plug lampu. Aircon semua dah tutup lah waktu tu. Dia keluar daripada perpustakaan ni. Dalam dah gelap lah ni.
Dia tutup pintu dan kemudian Azian ni kunci dekat bahagian bawah kan. Kunci kat bahagian bawah dengan bahagian tengah. Dia ada 2 kunci. Waktu di tengah kunci pintu ni, dia kata part ni yang dia mengalami gangguan penampakan. Di dalam perpustakaan ini, di salah satu meja, ternampak seakan-akan macam ada satu susuk tubuh berwarna putih sedang berdiri di dalam kegelapan perpustakaan. Bila dia terpandang je, dia terus Astaghfirullahalazim kan. Dia tak pandang lama lah. Dia terus pusing, bagi kunci ke arah Kak Syam. Kak Syam ni terus pergi ke arah kereta, start kereta lah. Dia pun naik motor, terus balik ke rumah. Apa yang menyebabkan dia memang nampak benda tu putih? Sebab ialah kat suasana gelap. Cuba korang bayangkan, suasana gelap, tiba ada benda putih, mestilah kita nampak, betul tak? Dekat rumah memang tak ada gangguan apa-apa, tak ada mimpi pelik-pelik ke. Dia kata memang tak ada. Cuma selepas daripada hari tu, dia jumpa balik dengan Kak Syam ni dan juga dengan seorang lagi staff yang lelaki tu. Dia tanyalah yang pernah tak mengalami gangguan macam penampakan. Tapi 2 orang ni tak pernah sekali pun mengalami gangguan penampakan. Hanya gangguan-gangguan seperti bunyi. Bunyi macam orang sedang selak buku, tapi sebenarnya dalam tu dah tak ada orang. Macam tu. Ada juga suara macam perempuan sedang menyanyi. Pun sama juga. Waktu tu tak ada orang. Macam tu lah. Tapi gangguan penampakan dia orang tak pernah kena. Bermakna hanya Azian ni seorang je yang pernah kena. Mungkinkah tanah tu yang berpenunggu ke apa? Wallahualam, kita pun tak tahu kan. Dan itulah pengalaman seram yang tidak dapat dilupakan oleh pengirim kita ni, iaitu Azian. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Daniel. Yang mana Daniel ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia sedang berbasikal di sebuah tasik yang terletak di Putrajaya. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Daniel bagi tahu yang dia ni bekerja sendiri, meniaga lah. Dan isteri dia pula adalah seorang penjawat awam. Okey, dia tinggal di Persin 18 di Putrajaya. Okey, kebiasaannya lah bila kita dah duduk dekat rumah macam taman ke, apartmen ke, kita mesti akan ada grup kan. Grup yang main badminton ke, grup main bola, main futsal lah macam tu. Okey, disebabkan diorang ni semua dah boleh dikategorikan berumur lah. Jadi apa hobi yang diorang pilih adalah diorang suka berbasikal. Pada kadang-kadang waktu petang, kadang-kadang waktu malam, macam tu lah. Tengok pada orang kata plan tu. Okey. Ada satu hari ni yang mana pada waktu tu petang lah, dia balik daripada dia punya, orang kata apa, balik daripada kerja petang. Okey, yang mana isteri dia pun dah ada kat rumah. Dia lepas-lepas mandi macam tu, dia just rehat. Sambil tu dia berbual dengan isteri dia di ruang tamu. Dan kemudian dia tengok dekat telefon dia, dekat grup WhatsApp. Grup WhatsApp taman tempat dia duduk ni. Dia orang semua macam heboh lah. Jom kita malam ni lah on lah basikal kan. Cakap siapa yang free. So dia kata dia memang free je. So dia kata okey, berapa orang ni nak pergi ni? So adalah yang nak masuk, yang nak join. Lebih kurang waktu tu semua sekali ada 8 orang. Dan kemudian diorang plan lah, okey kita nak route lah ataupun tempat dia tu dekat mana, jalan mana kita nak lalu. Salah seorang daripada rakan-rakan dia ni bagi tahu yang alah kita pusing area Tasik je lah nak. Boleh juga kan, tak jauh sangat, just untuk keluar-keluar peluh kan, bual-bual lepak dengan kawan-kawan je. Dipendekkan cerita, malam tu pun dia keluar lah bersama dengan rakan-rakan dia. Okay, stretching dan kemudian mulakan berbasikal. Pusing kan, jalan yang berdekatan dengan kawasan. Tak keluar pun lah daripada Persin 18 ni. Dia pun pusing beberapa round. Sampailah ada satu round ni dikatakan tiba-tiba lah, dia pun tak tahu macam mana, tapi tiba-tiba basikal dia ni seakan-akan macam berat ataupun susah untuk dikayuh. Dan yang lagi menambahkan orang kata kesulitan adalah dia ni berada di bahagian paling belakang sekali. Kawan-kawan ni dah berada di depan. Jadi bila dia basikal dia berat kan,
Kawan-kawan dah semakin jauh. Dia cuba juga panggil kawan-kawan ni. Weh, tunggu aku kan. Tapi kawan-kawan ni seolah-olah macam tak dengar panggilan daripada si Daniel. Menyebabkan Daniel ni cuba juga kayu. Sampai ke satu masa bila dia nak kayu, tak boleh bergerak basikal ni. Dia pun turun daripada basikal. Dia cuba cek lah. Biasanya kalau berat kita akan cek apa? Tayar kan. Dia pun cek lah tayar depan, tayar belakang, okey. Dia tengoklah kot-kot lah dekat rantai tu ada tersekat ke apa ke. Tapi tak ada tau. Dan kemudian dia pun pegang basikal dia, cuba tolak. Basikal dia ni tak nak bergerak. Seakan-akan macam melekat dekat jalan ni tau. Memang dia kata macam tak logik. Tapi inilah yang dia alami. Dia cuba tolak tak boleh. Sampai kan satu masa dia kata dia naik atas basikal dia ni. Dan kemudian waktu dia nak mulakan kayuhan, anak mata dia ternampak. Betul-betul di tepi dia ni ada susunan pokok lah yang agak berjarak. Dan pada waktu tu tepi dia ni memang ada satu pokok tau. Di atas pokok ini seakan-akan macam ada kain yang sedang tergantung. Kain yang sedang tergantung. Menyebabkan dia pandang saja. Apa yang membuatkan dia takut adalah dia ternampak wajah benda ini, matanya merah dan kemudian muka dia yang hancur. Muka dia hancur tau. Dan kemudian terus si Daniel ni henjut basikal dia sekuat daya yang dia boleh. Henjut sampailah dia jumpa balik kawan dia yang berada di depan. Yang mana kawan dia ni dah berhenti. Ada beberapa orang yang pandang ke arah belakang. So bila dia ni kayu, semakin dekat dengan kawan-kawan dia, basikal dia ni seakan-akan macam terlepas daripada sesuatu. Yang mana basikal dia semakin ringan. Dan kemudian dia pun kayu sampai kat kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kata, kau pergi mana Daniel? Tak, tadi aku dekat belakang. Aku panggil korang, korang tak dengar aku ke? Ada lah. Tak dengar dia kata kan. Kita orang laju sangat ke? Tak kot, kita orang kayu santai-santai je dia kata kan. Tak, aku tahu korang tak laju. Masalahnya basikal aku berat. Lah, iya ke? Ya, betul. Dan satu lagi, aku ternampak dekat pokok tadi macam ada sesuatu dekat atas pokok ni, cakap macam tu. Tapi si kawan-kawan Daniel ni tak percaya. Dia kata, kau ni biar betul, dia kata kan. Bongat tipu kau, dia kata kan. Betul, aku memang nampak. Kau tak nampak macam takut pun, dia kata macam tu. Waktu ni baru dia tersedar. Kan. Sepatutnya lah kalau kita nampak benda macam tu, kita jadi takut kan. Tapi waktu si Daniel ni nampak, Daniel kata perasaan dia bercampur bau. Takut pun dia, cemas pun dia, menyebabkan dia tak adalah rasa macam tolong, lari ke tak ada. Dia terus cuba untuk kayu. Apa yang dia tahu adalah dia nak jauh je daripada pokok ni, ataupun jauh daripada benda ni. Dan kemudian selang daripada tu dia kayuhlah lagi kan, sikit lagi. Dan kemudian dia teruslah balik ke rumah malam tu. Sebelum dia balik ke rumah, dia cuci kaki kat luar, apa semua ni apa yang dia tulis lah. Dan malam tu dia agak heran lah, macam mana basikal dia boleh berat apa semua kan. Dan selepas daripada kejadian ini, kawan-kawan dia ada pergi juga tahu. Orang kata macam cycling kan dengan kawan-kawan yang lain. Masa tu si Daniel ni tak ikut. Salah seorang daripada grup dia ni pun kena benda yang sama di pokok yang sama. Dekat area Tasik Persin 18 ni. Dan itu sajalah gangguan seram yang dia nak kongsi dengan kita semua. Yang mana gangguan ini gangguan penampakan lah kan, sebab dia nampak atas pokok tu. Dan yang mana duduk dekat Putrajaya, sekiranya ada yang tengok video saya duduk Putrajaya, betul ke Persin 18 tu, Tasik Persin 18 ni orang kata keras ataupun berhantu? Sebab saya tak tinggal kat Putrajaya kan, pergi pun sebab interview kerja je, itu je. Dan itulah pengalaman daripada dia. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Hidayat.
Yang mana Hidayat ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram cemas yang dia pernah alami sewaktu dia sedang menunggang motosikal pada waktu malam. Dan yang lebih orang kata apa, menyeramkan lagi adalah motor dia seakan-akan ditumpang oleh sesuatu. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Hidayat bagi tahu yang dia ni tinggal di Johor ataupun lebih tepat lagi di kawasan Johor Bahru. Rumah dia lah Dan dia cakap kebiasaan lah budak-budak muda kan 20-an mesti akan keluar melepak dengan kawan-kawan, naik motor, ronda-ronda. Dia tulis ni apa yang dia tulis dan kemudian lepak kedai makan ke kan, main game, tengok bola ke, macam itulah. Dan pernah berlaku satu malam, okey, yang mana waktu tu bukanlah waktu tengah malam pukul 12, pukul 11, tidak. Dia kata dia tak boleh balik lambat sebab nanti parents dia akan bising lah. So untuk mengelakkan parents dia bising, dia balik awal sikit lah, mungkin 10 lebih ke, sebelum pukul 12 lah, senang cerita. Okey, dipendekkan cerita, dia duduk dekat kedai makan, mungkin kedai mamak ataupun kedai tom yum ke, saya pun tak pasti. Duduk sembang dengan kawan-kawan apa semua, dan kemudian dia tengok jam di tangan dia waktu tu dah pukul 10.50 malam. 10.50 malam tau. So dia kata, alamak, aku dah lambat ni, aku nak kena balik ni, cakap tu kan. So kawan-kawan dia pun dah faham lah. Okey lah, kau nak balik ke? Okey. Dia pun bangun dan kemudian ada seorang lagi rakan dia yang bangun, yang mana kawan dia ni tinggal tak jauh daripada rumah dia. Mungkin satu kawasan ke macam tu lah. Dan kawan dia ni pula kebiasaannya kalau keluar melepak, dia takkan biarkan si Hidayat ni balik seorang-seorang. Sebab jalan nak menuju ke arah rumah diorang ni akan melalui satu jalan tau, yang digelar dekat dalam email sebagai Jalan Mahmudiah. Dan jalan ni juga dikatakan keras. Disebabkan itulah kawan dia ni tak nak bawa motor sorang-sorang tau. Mesti kena ada kawan lah depan ataupun belakang dia, macam tu. Okey, dia pun bangun, bayar makanan dia, terus pergi ke arah motor dan kemudian start lah. Terus mulakan perjalanan. Jalan punya jalan sampailah dia masuk ke Jalan Mahmudiah. Jalan ni dia masuk je, dia berada di bahagian depan. Hidayat ni berada di bahagian depan, kawan dia berada di bahagian belakang. Tak laju pun dia bawa time tu, dia kata just bawa santai-santai sebab malam kan. Dan kemudian kereta pula pada waktu tu boleh dikatakan kurang. Bukan tak ada langsung, tapi kurang. So dia pun bawa motor kan, bawa sampailah dia kata dia melepasi satu kawasan tanah perkuburan Cina. Dia kata waktu dah sampai dekat kawasan tanah perkuburan Cina ni, hati dia dah tak sedap tau. Lepas je tanah perkuburan ni, dia kata motor dia seolah-olah macam dihenjut ataupun macam ada sesuatu yang menekan dekat belakang. Contohlah dia tengah bawa motor, belakang dia macam terhenjut tau. Tapi dia just macam lubang ke kan? Kalau lubang masih tayar depan pun rasa. Tapi dia kata okeylah, tak apa. Dia bawa je motor, dia bawa. Dia kata tak ada rasa berat, tak ada rasa apa. Cuma kereta atau motor yang orang kata berselisih dengan dia ni akan bagi high beam tau. Yang mana motor lagi best. Dia seakan-akan macam menjauh daripada motor Hidayat ni. Aku nak pandang je ke arah motor Hidayat. Okay. Dia pun bawa juga, bawa dia pandang side mirror ke belakang. Dia kata dia pandang, dia kata motor kawan dia dah tak ada tau. Tak ada kat belakang. Dia kata kawan aku pergi mana kan? Singgah kedai ke? Biasanya akan balik sekali. Tak apalah, dia kata. Dia pun jalan. Entah macam mana tiba-tiba dia terasa macam di bahu dia ni seakan-akan macam ada benda yang sentuh macam tu. Dia kata seakan-akan macam kain. So dia pun mulalah pandang ke side mirror, tapi dia tak nampak sebab side mirror ni pandang ke arah belakang kan. Dia kalihkan sikit menggunakan tangan kiri, sebab tangan kanan dia pegang throttle, tangan kiri dia pegang side mirror ni. Dia toleh sikit ke arah dia. Dia alih balik cermin ni. Sebab apa? Dia nampak ada sesuatu yang sedang menumpang di belakang. Yang lebih menakutkan adalah benda itu sedang berdiri di tempat duduk belakang. Menyebabkan Hidayat kata dia tak boleh panik. Kalau dia panik, memang boleh berlaku benda yang tak baik lah kan. Kemalangan dan sebagainya. Jadi dia cuba tenangkan diri dia. Dia baca apa yang dia tahu dalam hati. Dalam masa yang sama, mulut dia ni bercakap tau, jangan tumpang aku
aku tak bagi kau naik motor aku. Turun. Dia cakap macam tu. Tapi still juga dia kata dia bawa motor ni tak ada apa-apa perubahan lah. Just dia rasa macam ada benda kat belakang. Itu je. Dan hampir sampai ke kawasan rumah dia ni, dikatakan tiba-tiba motor dia seakan-akan macam sekali lagi macam berenjut. Situ bahagian belakang. Dan kemudian dia memang tak pandang lagi belakang. Sampai saja ke rumah dia. Dia kata dia turun daripada motor. Dia sangat takut nak pandang belakang. Tapi waktu dia sampai rumah ni, dia kata dah tak ada lagi lah penampakan yang berada di tempat duduk belakang ni, dah tak ada. So dia pun basuh kaki, masuk dalam rumah. Dan kemudian malam tu, satu malam dia tak boleh tidur. Dan kemudian dia kata waktu dia tengah baring tergolek-golek nak tidur ni, dia kata dia tergerak hati untuk telefon kawan dia yang berada di belakang kan. Sebab dia kata kawan dia dah tak ada. Risau juga dia, kotlah kawan dia ni terbabas ke apa kan. Dia pun ambil telefon bimbit dia. Dia mulalah telefon kawan dia. Yang mana kawan dia angkat. Dan kemudian dia tanyalah, "Weh, kau dah sampai rumah belum?" Dah, aku dah sampai rumah," dia kata macam tu. Kau pergi mana tadi? Aku tengok kau tak ada kat belakang. Biasa kau ikut aku. Tak ada apa lah. Aku ada hal sikit. Besok-besok kita cakap boleh? Kenapa? Besok-besok kita cakap. Okey. Kat sini Hidayat dah rasa macam lain tau. Kenapa kawan aku cakap macam ni kan? Tak apalah. Dia pun just tak indah kan. Malam tu dia cuba juga tidur, tapi macam saya kata tadi, tak boleh tidur. Sampailah pukul 5 lebih pagi, dia tergolek-golek dan kemudian dia dapat juga tidur lah. Bila start je azan subuh, dia dah boleh orang kata tidur lah. Mungkin dia solat subuh dululah kan. Dia sebab dia tulis lepas saja azan subuh dia dah boleh tidur. Mungkin dia solat dululah baru dia tidur kan. Husnuzon. Okay. So selang lepas tu dia kata keesokan harinya dia jumpa dengan kawan dia. Dan kemudian dia tanyalah dengan kawan dia kan, apa yang berlaku, mana dia pergi kan, singgah kedai ke apa ke. Tapi kawan dia ni cerita satu benda yang menyebabkan si Hidayat ni rasa macam meremang bulu roma dia. Yang mana selepas saja kawasan tanah perkuburan Cina ni, kawan dia masih lagi di belakang. Tiba-tiba kawan dia kata tak tahu datang daripada mana, ada seolah-olah macam dia kata Pontianak lah. Dia kata benda tu macam Pontianak, terbang sup hingga betul-betul dekat tempat duduk belakang kawan dia ni. Dan benda tu berdiri pandang ke arah kawan dia ni yang berada di belakang. Cuba korang bayangkan. Itu yang kawan dia perlahankan motor, biarkan si Hidayat ni semakin jauh ke depan. Dan Hidayat cakap waktu dia kalihkan cermin ni, dia tak nampak lah, muka tak nampak. Cuma dia memang nampak lah ada satu susuk tubuh yang berdiri belakang dia. Tu kan, dia terus cepat-cepat orang kata turunkan balik side mirror ni supaya dia tak nampak apa yang berada di belakang dia. Tapi dia memang rasa ada kain yang seakan-akan macam menampar dia. Mujurlah tidak ada kemalangan yang dialami daripada Hidayat sendiri dan juga kawan dia. Tapi inilah pengalaman seram yang dia pernah alami lah di Jalan Mahmudiyah di Johor Bahru. Itulah pengalaman dia. Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Encik Lazim. Yang mana Encik Lazim ni nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai penjual burger di taman perumahan dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Encik Lazim bagi tahu dia ni berasal daripada Perak. Dan dia berhijrah pergi ke Selangor. Dan kemudian dia duduk di area Seri Kembangan di sebuah rumah apartmen. Itu cerita sebelum dia kahwin lah. Dan selepas dia berkahwin, dia kata dia memang bekerja dekat area Seri Kembangan juga. Dia berpindah ke rumah, orang kata rumah landed lah, rumah taman kan. Bila dia berpindah ke rumah taman ni, duduk dengan isteri dia di awal perkahwinan lah kan. Dalam Quran pun dah tulis 5 tahun pertama kita akan diuji dengan kesusahan daripada segi keuangan. Betul tak? Kan? Jadi dia kata memang ialah serba-serbi macam tak cukup lah kan daripada segi belanja dan sebagainya. Jadi dia kata
dengan saving yang dia ada, sekiranya tarik saving, lama-lama habis lah kan. So dia kata macam mana dia nak buat. Dia ambil keputusan untuk buka satu stall burger. Sebab dia kata pada waktu tu kawasan taman rumah dia ni, waktu dia baru pindah, dia tak nampak pula ada orang kata stall burger ke apa, tak ada. Ada tapi jauh. So kalau dia buka dekat area rumah dia ni, boleh dikatakan orang kawasan tu akan pergi dekat dia lah. Macam tu. So dia pun keluarkan saving yang dia ada, dia modalkan untuk jual burger. Buka stall ni betul-betul dekat depan rumah dia. Depan rumah dia ni ada satu jalan besar untuk menuju ke jalan utama. Jadi dijual betul-betul di seberang tau. Okey. Di seberang jalan ni pula, dia ceritakan ada satu kawasan, bukan hutan tetapi kawasan yang berpokok. Tapi selang beberapa bulan dia tinggal di taman dia ni, kawasan pokok-pokok ni telah pun diratakan untuk dibangunkan orang kata unit-unit perumahan yang baru. Okey, dia pun buka lah kedai burger, jual dalam masa beberapa bulan, dia kata. Dan kemudian belakang ni daripada satu tanah yang kosong dah mula naik dah. Orang kata kan, bingkai-bingkai rumah apa semua, cuma belum ada bumbung lah. Okey, pernah berlaku satu malam. Yang mana dia meniaga burger, memang biasanya dia balik kerja lah. Balik kerja dalam pukul 6 macam tu. Dia start dalam pukul 7.30 malam sampailah hampir pukul 1 pagi. Tengok pada customer lah. Kalau customer ramai, lambat lah kan dia tutup. Okey, dia kata pernah berlaku satu malam, dia tak ingat lah hari apa semua. Dia duduk dekat kedai burger dia ni, okey, membelakangkan tapak pembinaan ni. Okey, dia sedang buat burger apa semua. Adalah motor yang lalu, bang. Burger ayam 2, nanti jap lagi saya ambil. Contoh macam tu kan. Ada orang yang nak beli. Okey, dia pun buat. Sambil dia buat ni, waktu tu dia seorang. Isteri dia tak tolong dia malam tu. Dia pun buat. Tiba-tiba, okey, jam waktu tu dah hampir pukul 12 malam. Dia tengah buat burger ni, dia terkejut tau. Sebab apa? Dia disapa dari arah belakang. Yang mana suara tu mengatakan, bang, burger 1, dia cakap macam tu. So si orang kata Lazim ni, dia rasa macam, kejut kan? Astaghfirullahalazim. Dah bang, aduh, macam mana boleh datang daripada belakang ni, tu kan. Sebab dia kata kalau datang daripada depan, dia memang nampak sebab depan ni jalan kan. Dia tiba-tiba datang daripada belakang, mana tak dia terkejut. So dia pun pusing dan dia kata, bang, abang nak burger apa? Burger daging 1. Nak cheese ke apa ke? Tak ada, biasa je, dia cakap macam tu. Okey lah. Lepas tu lelaki ni just berdiri tau dekat orang kata belakang dia ni lah. So si Encik Lazim ni dia cakap, bang, jangan berdiri je, duduk lah, ada kerusi tu, kan. Dia ada letak meja, lepas tu ada kerusi lah. Meja tak banyak pun, ada 1, kerusi ada mungkin 5 ke 6 macam tu. Dia tak tulis tau, dia kata dia ada letak meja, dia ada letak kerusi macam tu. So lelaki ni pun duduklah dekat kerusi tu sementara dia buat burger. Dia pun buat sambil dia tengah buat ni, dia pun tanya kan, abang daripada mana ni? Dia cakap tu. Tak ada, saya daripada rumah lah, macam tu kan. Abang duduk kat mana? Saya rasa saya jual burger kat sini dah lama juga, saya tak pernah nampak muka abang, dia tu kan. Tak pernah nampak abang lah. Lepas tu lelaki ni just diam je. Lelaki ni kata, tak, saya tinggal dekat kawasan ni, awak je tak perasan, saya nampak awak hari-hari jual burger kat sini. Okey. Dia pun buat burger kan. Lepas tu dia kata, rumah abang kat mana? Ya, belakang ni rumah saya. Encik Lazim dah rasa macam pelik. Belakang ni rumah yang belum siap pun, mana boleh tinggal kan? Lepas tu dia kata, belakang ni belum siap lagi, mana ada rumah ke belakang ni? Dia kata, ada, belakang ni rumah saya. Dia kata, ya ke? Okeylah, Encik Lazim rasa macam mungkin belakang kawasan pembinaan ni ada satu rumah kot kan. Orang ni berjalan kaki ke, dia pun tak pastilah. So kita apa, dia pun buat burger. Datanglah orang yang tadi saya cakap order burger tadi kan, yang nak datang nak ambil kendian. Okey, dia pun buat burger. Kemudian sambil ni dia tengah berbual dengan orang yang tengah duduk ni. Abang ni pun berhenti depan dia. Kemudian kata, bang, burger saya dah siap. Dah ni. Berapa ringgit? Okey, dia pun bagi tahulah berapa ringgit kan. Orang tu bayar dan kemudian dia cakap dengan orang yang tengah duduk ni, bang, sekejap bang, sikit lagi dah siap. Yang tu. Dan kemudian muka orang yang atas motor ni dia macam tengok ke arah kerusi tau. Tapi dia tak cakap apa-apa, dia just pandang macam pelik.
Okey lah, tak apalah. Dia pun ambil duit baki. Dia pandang je muka Encik Lazim ni. Encik Lazim kata, kenapa cik? Tak ada apa-apa. Okay, dia pun start motor. Dia pusing. Jalanlah pergi ke arah rumah dia kan. Okay, dia pun terus sambung buat burger dia kan. Sambung buat burger, dia pun pandang balik ke arah kerusi. Dia pandang ke arah kerusi ni, dah tak ada dah. Lelaki yang tengah duduk tadi tu dah tak ada. Menyebabkan Encik Lazim kata, lah, mana pula orang ni kan? Dia pandang keliling. Kalau orang ni berjalan, mestilah orang dia nampak kan, sebab jalan kot depan dia. Ke pergi ke arah belakang. Encik Lazim pun pandang ke arah belakang, tengok kan. Tapi kawasan ni memang kawasan tapak pembinaan lah belakang ni kan. Gelap. So tak nampak apa-apa. Dia kata, mungkin orang ni dah balik kot. Dia cakap tu kan. Tak apalah. Dia pun buat burger. Sambil dia tengah buat ni, bang, lama lagi bang. Lagi sekali dia terkejut. Pak ni dia kata dia melompat. Sebab dia kata dia nampak lelaki tu masih lagi duduk dekat kerusi yang sama. Pak ni dia tanya pula lelaki ni. Dia kata, abang pergi mana? Saya tak pergi mana. Daripada tadi saya kat sini. Dia kata tu. Abang jangan main-main. Tadi saya tengok abang tak ada pun kat situ. Abang pergi mana tadi? Tak ada. Saya kat sini. Daripada tadi saya kat sini. Oh ya ke? Okey. Dia pun buat burger cepat-cepat. Dia settlekan burger abang ni. Sebab dia dah rasa tak selesa dengan abang ni. Dia kata macam abang ni macam lain macam tau. Dia bungkus burger abang ni cepat-cepat. Bagilah dekat abang ni. Dan kemudian lelaki ni nak bayar dekat dia. Lepas tu dia kata, tak apa bang, abang ambil je. Ni saya belanja. Dia cakap macam tu. Jangan. Nah, awak ambil duit ni. Tak apa, saya belanja. Tak apa, ambil. Okey. Dia pun ambil lah duit tu juga kan. Sebab dah 2-3 kali orang tu ni ambil duit tu, dia bagi balance. Orang ni mula berjalan pergi ke arah belakang. Ke arah orang kata apa, kawasan tapak pembinaan ni. Si Encik Lazim ni, dia pandang je lelaki ni jalan tau. Jalan. Tiba-tiba lelaki tu gaib macam tu je. Gaib macam tu je tau. Dan cepat-cepat dia kata waktu tu dia dah rasa lain macam. Dia terus kemas-kemas kedai dia. Dia balik ke rumah. Keesokan harinya dia demam 2 hari dia demam. Dan dia tak berniaga, dia tak pergi kerja MC. Dan kemudian selang daripada tu baru dia pergi kerja balik. Tapi dia tutup dulu kedai burger dia ni selama beberapa hari. Dan kemudian baru dia buka balik. Tapi selepas daripada kejadian tu, tak ada lagi lah gangguan penampakan lelaki ni apa semua. Dan Cik Lazim ni sendiri rasa benda tu memang bukan orang lah. Mungkin dulu kawasan berpokok tu adalah rumah dia ke. Mungkin jin lah kan. Jin ke, jelmaan setan ke, dia pun tak pasti. Sebab dia memang tak kenal muka orang ni. Sebab dia, yalah biasalah penjual burger kan. Mesti orang taman-taman tu datang ke dia burger dia pun mesti ingat muka-muka jiran-jiran macam mana. Tiba-tiba dia tengok muka yang tak familiar kan. Siapa pula orang ni? Lepas tu yang paling menakutkan, dia tengok tak ada orang. Tiba-tiba dia tengah buat burger, ada pula orang tegur lagi sekali. Orang tu tengah duduk dekat kursi yang sama. Mana pergi orang tu menghilang kan? Macam tu lah. Dan mungkinkah orang yang motor tadi tu, bila dia berbual dengan lelaki tu kan, orang yang kat motor ni tengok tak ada orang sebenarnya. Dia berbual seorang-seorang ke? Itu Encik Lazim ni tak pastilah. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Lazim. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Ikwan. Yang mana Ikwan ni nak berkongsi dengan kita semua pengalaman seram lah yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja sebagai food grab ataupun penghantar makanan. Kisah dia berbunyi begini. Okey, kisah si Ikwan ni agak ringkas lah. Sebab dia hantar melalui Telegram. Jadi kisah dia agak ringkas. Saya cuba sampaikan sebab kisah ni menarik pada saya. Okey, dikatakan dia ni tinggal di PJ.
Petaling Jaya Dan pada waktu kejadian seram ini berlaku, si Ikuan ni dia ni baru-baru lagi baru-baru lagi jadi food grab ni. Macam tu tau. So pernahlah berlaku satu hari yang mana dia kata dia dapatlah pesanan order ni untuk ambil pesanan tu order lah kan. Sorry. Dia dapat pesanan yang mana kena ambil makanan di satu kedai makan untuk hantar di satu pangsapuri, rumah pangsapuri dekat area PJ ni. Jadi dia kata okeylah, dia pun ambil orang kata ambil lah makanan tu dan kemudian terus mulakan perjalanan daripada kedai menuju ke arah rumah apartmen. Dalam perjalanan ni dia kata dia tak tahu, dia tak pernah hantar dekat situ, tapi dia kata dia melalui satu jalan yang sangat gelap dan banyak selekor. Nama apartmen ni saya tanya tapi dia tak jawab. Tak apalah kan. So dia kata dia ikut jalan ni, dia kata gelapnya jalan ni. Sampaikan dia rasa takut pula lalu jalan tu tau. Okey, dipendekkan cerita, dia sampailah dekat orang kata apartmen ni kan. Dia sampai je dekat rumah apartmen ni, masuk je dia kata ada guard dan kemudian guard ni bagi dia masuk dan kemudian dia teruslah bukalah dia punya telefon kan. Dia cubalah chatting lah dengan orang yang dia nak beli ni. Orang yang nak beli pula dah. Orang yang pesan makanan ni. So dia kata okey, bila dia dah chat dengan orang tu kata boleh tak hantar sampai atas, dan orang yang beli ni perempuan. Jadi dia kata okeylah, boleh lah. Macam-macam alasan kan perempuan tu bagi. Dia kata okeylah, dia pun naik. Dia pun tekanlah tombol lift sebab rumah ni dikatakan tinggi. Jadi dia tekan lift. Rumah dia punya customer ni pada waktu tu adalah di tingkat 5. Tahu, di tingkat 5. Jadi dia pun tekan lift, tekan button tingkat 5. Kemudian tengoklah telefon dia. Sambil tu dia tengah chat lah dengan orang tu. Okey, saya tengah nak naik ni. Macam tu kan. Siap-siap lah pakai tudung ke apa kan. Sebab nanti nak ambil makanan. Okey. Dia pun sampai je dekat dekat tingkat 5 ni. Pintu lift terbuka. Dan kemudian ada seorang lelaki nak masuk. Dia pun tegur. Dia pun jalan. Terus jalan. Carilah nombor rumah yang dia nak kena hantar ni. Sampai je dekat nombor rumah ni. Dikatakan rumah ini gelap tau. Gelap. Dan pintu pagar dia tertutup lah dan mangga kunci. Jadi owner dia dah tidur ke? Dia cakap macam tu. So dia pun sis, saya dah sampai dekat depan pintu. Dia cakap macam tu kan. Okey. Awak kat mana? Dah sampai depan pintu. Assalamualaikum. Dia pun bagi salam kan. Tapi waktu dia bagi salam, tak ada sesiapa yang menyaut tau. Tak ada siapa yang menyaut. Menyebabkan dia kata Assalamualaikum. Teng. Assalamualaikum. Teng. Dia ketuk pintu. Tiba-tiba di tepi pintu ni ada satu tingkap. Tingkap yang seakan tidak tutup rapat. Jadi bila dia tengah ketuk-ketuk ni, tiba-tiba ada satu kepala yang sedang menjengah daripada arah tingkap ni. Menyebabkan si Ikuan ni dia mula-mula macam sis, makanan. Dia cakap je tu kan. Sup, kepala tu masuk balik ke dalam rumah tau. So dia kata, kenapa orang ni sis, tek. Assalamualaikum. Tuk. Dia ketuk kan. Assalamualaikum. Ketuk. Last sampaikan dia ketuk-ketuk rumah orang ni, jiran orang sebelah ni kan, jiran orang sebelah pula dah. Jiran sebelah rumah ni keluar. Keluar dan kemudian orang ni tanya, cari siapa cik? Tak, saya nak hantar makanan untuk rumah ni. Untuk rumah ni? Rumah ni mana ada orang? Dia cakap macam tu. Ya ke? Rumah ni tak ada orang? Tapi pesanan daripada rumah ni lah. Mustahil. Rumah ni tak ada orang, dek. Rumah ni kosong. Betul ke alamat awak tu? Betul. Ni alamat dia. Dia pun tengok. Salah ni, awak salah tingkat. Ini tingkat 3. Lah, tingkat 3 ni? Bukan tingkat 5? Bukan. Ni tingkat 3, tingkat 5 atas. Saya salah bang Okey. Rumah ni memang kosong bang. Rumah ni kosong. Dah lama dah dek kosong. Okey. Terima kasih bang Okey. Dia pun jalan meninggalkan rumah ni. Dia pergi ke arah lift semula dan betul-betul depan lift ni ada dah tertulis dah 3. Tingkat 3. Dia kata lah, dia tersalah lah, maknanya mungkin orang ni tekan tau. Orang ni tekan nak naik ke atas mungkin. Pintu lift terbuka lah kat tingkat 3. Yang dia ni pun menonong tengok telefon. Tak tengok tingkat berapa kan. Terus pergi ke arah rumah. Rupanya salah tingkat. Sampaikan dia masuk dalam lift dan kemudian dia tengok chatting dengan customer ni. Customer ni cakap dengan dia, "Dek, awak dekat mana sebenarnya?"
Kan. Jap kak, saya tengah nak naik, dia cakap tu. Okey. Dia pun naik sampai dekat rumah tu, dia pun hantarlah makanan. Hantar makanan dan kemudian pada hantar makanan dah bayar apa semua, dia pun naik lift turun ke bahagian bawah. Dalam masa yang sama dia duduk terfikir. Jiran sebelah rumah tadi tu mengatakan yang rumah tu kosong. Betul? Rumah tu dah lama kosong. Dan siapa yang menjengah dia dekat tingkap pada waktu tu? Sebab rumah ini boleh dikatakan gelap dan kemudian bermangga tau. Dan dia juga perasan yang mangga ni seakan-akan macam dah lama tak dibuka. Macam berkarat-karat macam tu kan. So memang sepatutnya tak ada orang lah dalam rumah tu. Dan siapa yang menjengah tu, wallahualam, dia pun tak tahu. Bila selepas berlaku kejadian ni, dia rasa takut lah dengan situasi tu kan. Padahal waktu dia berada di rumah tu, dia tak rasa takut pun sebab dia dah rasa rumah tu rumah yang betul. Tapi sebenarnya dia salah tingkat. Sepatutnya dia naik ke tingkat 5. Itulah kisah seram ringkas yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Ikhwan. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih kepada anda semua yang dah pun kirimkan kisah anda. Ada ramailah yang dah orang kata email, ada yang hantar melalui Telegram, tapi saya belum buat lagi lah video sebab berturut kan, saya kena ikut urutan lah sebab banyak. Tapi saya ucapkan terima kasih lah, ni salah satu support anda lah untuk saya. Dan yang mana yang sudilah meluangkan masa menonton video saya pun, daripada mula sampai ke hujung ni pun saya sangat-sangat hargailah. Okay? Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni ataupun baru sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.